Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir bihi umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fil kitabihil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. قد أفلح من تزكى أو قال أيضا قد أفلح من زكاها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شرط الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang dihormati pengurusi ataupun nazir Masjid Al-Mujahidin serta seluruh ahli jawatan kuasa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan muslimin dan muslimat, datuk-datuk, natin-natin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari yang mulia ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sama-sama untuk mengerjakan solat fardu subuh secara berjamaah, dan moga-moga Allah SWT melimpahkan keberkatan dan rahmatnya untuk kita sepanjang hari ini dan seterusnya, dan moga-moga untuk kita mendapatkan taufik dan hidayah agar kita dapat terus istiqamah dalam ketaatan kepadanya, dan moga-moga kita tergolong di kalangan orang-orang yang benar-benar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya pada pagi ini sebenarnya saya adalah jemputan saja, jadi jemputan untuk menggantikan ceramah yang telah disusun oleh pengurusan. Jadi saya ingin pagi ini ingin berkongsi kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian tentang asas-asas dalam kita menyucikan hati kita, yang kita bawa daripada, yang saya ingin bawakan daripada kitab 40 asas-asas dalam agama yang kita perlu ketahui, dan sama-sama untuk kita bersihkan diri kita ataupun hati kita daripada segala akhlak yang dikatakan akhlak mazmumah, iaitu akhlak yang terkeji lah. Jadi dalam ruang masa, ruang lingkup pada pagi ini, tujuan untuk kita sama-sama mendiskusikan kitab ini adalah bertujuan untuk kita memperbaiki diri kita. Moga-moga kita tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Seperti mana yang saya bacakan pada ayat yang muqaddimah tadi, adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya berjayalah bagi orang yang setelahnya menerima peringatan itu berusaha untuk membersihkan dirinya dengan mengerjakan ketaatan dan melakukan amal soleh. Surah Al-A'la ayat 14. Serta dikuatkan lagi dengan ayat dalam surah Asy-Syams, firman Allah Subhanahu Wa Taala, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah bagi orang-orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih dan bertambah-tambah bersih daripada bertambah-tambah bersih dengan keimanan dan amal kebajikan yang dilakukannya. Jadi ini ayat yang memperkukuhkan kepada kita tentang dua ayat ini asas untuk kita mendapat kejayaan. Kalau kita nak mengukur kejayaan dunia kita, boleh jadi kita pada hari ini dan pada mutakhir ini kita lihat kejayaan adalah kepada usaha yang kita nampakkan dalam bentuk zahir ataupun dalam bentuk diperlihatkan oleh manusia kan. Jadi kita lihat kalau orang itu dinampakkan berjaya dengan bisnesnya,
kita akan nampak dia banyak jualannya kan. Dia banyak dengan dia punya dia punya rencah cara berbisnesnya. Dan kejayaan yang kita nampak adalah ukuran bila mana dia dapat membeli sesuatu yang tidak dapat dilihat ataupun tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan orang. Jadi kejayaannya adalah dia dapat melebihi daripada ukuran orang lain. Itulah kejayaan bagi diri seseorang yang dinampakkan pada bentuk zahir. Tapi pada pagi ini kita tak nak melihatkan kejayaan yang kita nampakkan kebanyakan manusia mengejar kehidupan dunia kita. Tapi kita nak mendapatkan kejayaan di sisi Allah SWT yang diukur adalah bagaimana kita menjaga diri kita ataupun menjaga diri kita daripada sifat-sifat yang terkeji yang keluarnya terzahirnya dalam sifat akhlak kehidupan kita. Bagaimana kita nak jaga itulah syarat untuk ukuran iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita susah nak cakap macam mana ustaz boleh tahu dia ni beriman ataupun dia bertakwa. Kan kita nak cakap macam tu memang kita tak boleh nak judge orang, tapi ia berpandu pada bagaimana seseorang itu menjaga dirinya ataupun menjaga sesuatu perkara untuk dia memperkukuhkan keimanan dan ketakwaan dia atas amal dan perbuatan dia. Jadi kita ni pada pagi ini kita nak bawa satu tajuk dulu. Satu tajuk dalam perkongsian kita pada pagi ini adalah mengenai bercakap berlebihan, ataupun kita katakan dalam sudut kehidupan kita tak bercakap kata sombong kan. Kita tak buat orang kata kita tak bersembang, kita rasa nanti orang kata kita ni adalah orang yang tak boleh nak ditegur ataupun tak boleh nak bergaul. Dalam erti kata kehidupan kita bercakap ni tak salah, tapi yang salahnya kalau kita terlalu banyak bercakap kan, terlalu banyak bercakap menyebabkan kita boleh jatuh kepada kesalahan demi kesalahan yang kita tanpa kita sedari. Jadi kita lihat sifat-sifat yang kita perlu jauh daripada perlu kita jauh daripada kita melakukan perkara tersebut adalah bercakap berlebihan. Sifat yang ini disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Sifat ini sangat perlu untuk diatasi kerana keseluruhan amalan yang dilakukan oleh anggota badan memberi kesan kepada hati. Jadi kita banyak bercakap adalah menguasai dari segi perbuatan dan amal kita itu akan memberi kesan pada sifat hati kita. Hati kita padanya asalnya memang nak jadi orang baik, tetapi kita bila kita mulakan dengan percakapan dan tindakan kita dengan berlebihan, boleh jadi ia akan bertukar kepada yang tidak berapa sesuai dan tidak berapa baik dalam tindakan amalan mereka. Anggota, namun yang disebutkan di sini adalah lidah antara anggota yang lebih khusus dalam memberikan kesan terhadap hati. Kerana apa? Kerana lidah itu menyampaikan apa-apa gambaran yang terdapat di dalam hati seseorang. Jadi kita tak dapat tidak, kita kena perlihatkan anggota yang paling penting untuk kita lihatkan adalah struktur lidah dalam kita diberikan oleh Allah Subhanahu Taala untuk kita boleh bercakap. Tanpa lidah kita rasa memang tak boleh bercakap lah. Saya pun pernah lihat orang yang dalam keadaan stroke, kalau dia nak bercakap, kalau lidahnya keras, kita rasa Allahu Akbar, payah nak menyebut, nak mengaji, apa saja kita nak buat, bila lidah tak boleh nak dilantunkan ataupun nak disebutkan, memang payah untuk kita bercakap. Tapi dengan lidah jugalah kita kena jaga. Kerana apa? Ia akan memberi kesan kepada setiap tindakan kita dalam apa yang terlintas dalam hati kita. Jadi lidah inilah yang digambarkan atas apa yang diperlakukan. Maka setiap kalimah-kalimah yang dituturkan oleh lidah itu akan menunjukkan kepada gambaran terhadap hati yang akan dilakukan. Dan sekiranya seseorang itu, oleh kerana itu, sekiranya seseorang itu bercakap bohong, maka percakapan itu akan hasilnya daripada gambaran yang dusta di dalam hatinya.
dan menyebabkan wajah hatinya terpesong daripada kebenaran kerana pembohongannya. Jadi kita nak lihat, kita kadang-kadang susah kita nak lihat orang ni boleh bercakap bohong ataupun dia membenarkan ataupun dia tahu yang dia bercakap bohong, kita payah nak cakap kan. Nak kalau kita nak kata kita ni tak salah tapi dipersalahkan, contoh kan. Susah benda kita nak mempertahankan kita punya hak. Jadi dalam keadaan inilah yang berlaku bila mana kita tengok seseorang itu kalau dia stick dengan pembohongan ataupun dengan pendustaan ataupun dengan sesuatu benda yang dia ragukan. Dia sendiri pun tak tahu ataupun dia sendiri pun sama-sama untuk ketahuan atas apa sesuatu penyebab. Jadi dia sendiri pun tidak menggambarkan atas kebenaran apa yang dia nak cakapkan, tetapi di situlah gambaran pendustaan di dalam hatinya adalah menunjukkan reaksi wajahnya juga adanya sifat memesongkan terpesongnya atas kebenaran yang nak dituturkan. Sebab itulah kita kena lihat sebab dari segi lidah kita jadilah yang menyebabkan permulaan kepada sesuatu perkara keburukan. Dan seseorang itu memperkatakan tentang sesuatu yang melebihi daripada keperluannya. Jadi kita kena ingat juga dengan lidah juga kebanyakan orang yang ingin berkatakan sesuatu perkara, kadang-kadang ia akan menyebabkan dia terlalu berkata-kata dengan perkara yang salah ataupun perkara yang boleh menyebabkan pendustaan ataupun menyebabkan kekecewaan kepada sesuatu perkara yang boleh mendatangkan keburukan pada dia. Jadi kita nak elakkan perkara-perkara tersebut, kita kena ingat ia boleh menyebabkan sesuatu perkara itu akan mengundangkan hati dia menjadi gelap ataupun hitam lah. Tengok seseorang tu kan, kadang-kadang dia banyak sangat bercakap sehingga kan dia sendiri pun jadi pening ataupun dia jadi anxiety. Dengan apa yang dicakap tu dia akan jadi kemurungan. Kita tengok kan dalam media sosial sekarang ni sampai nak kena wujudkan akta pula, akta media sosial. Sebab apa? Sebab nak kekang kita ni terlalu banyak bercakap tentang mengenai kehidupan masalah dunia kita. Jadi tak salah kita bercakap, tapi kalau kita dah banyak bercakap dah banyak kita advertise hidup kita ni, sehingga kan kita pun akan rasa takut dengan kehidupan. Banyak orang yang takut dengan kehidupan dia kerana apa? Hidup ini bukan perlu ditakuti, tetapi kita sendiri dah menakutkan diri kita sendiri. Kita menakutkan diri kita kenapa? Kerana kita yang meletakkan diri kita dalam kelembah kesusahan hidup. Sebenarnya Allah jalankan kita dalam kehidupan ini, tanggungjawabnya mudah, tetapi kita pilih jalan yang menyukarkan, yang menyebabkan diri kita ini jatuh kepada kesusahan demi kesusahan yang boleh mendatangkan rasa penyakit dalam hati kita sendiri. Penyakit dalam hati kita akan menyebabkan bila mana kehidupan kita banyak bercakap dan penghujung kehidupan kita itu adalah penghujung bila banyak kita bertutur dengan kata-kata yang kadang-kadang tidak memberi keperluan dalam hidup kita. Ada benda yang kita tak perlu pun, ada masalah, ada cerita, ada benda baru je kita nak describe. Ada benda yang kita rasa kita tak baru tahu sikit, tetapi kita rasa kita nak describe lah sampai habis. Sampailah kita rasa macam lah kita ni betul sangat. Jadi menyebabkan diri kita di situ, di penghujung percakapan kita akan boleh menyebabkan mematikan sifat hati kita yang baik itu. Daripada hati kita yang orang yang kuat ibadah, orang yang banyak mengerjakan kebajikan, jadi semua tu akan jadi rusak. Sebab apa? Berpunca daripada percakapan demi percakapan kita akan menyebabkan hati kita ini bukan lagi orang yang baik untuk kita buatkan diri kita tu melakukan sesuatu perkara yang boleh mematikan hati. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan peringatan tentang perihal lidah ini, seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan
barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku keselamatan apa yang terdapat di antara kedua jambangnya, iaitu lidah antara kedua jambangnya dan antara kedua kakinya, iaitu kemaluannya, maka aku memberikan jaminan kepadanya untuk masuk ke syurga. Ini Rasulullah SAW ingatkan kepada kita tentang siapa yang boleh bagi jaminan dalam kehidupan kita dengan kita menjaga kedua tempat yang boleh mendatangkan keburukan, iaitu dosa kan. Jadi antaranya adalah lidah kita dan kemaluan kita. Jadi ini yang Rasulullah SAW ingatkan. Kalau kita nak jamin diri kita untuk masuk syurga dengan baik, dengan teraturnya kehidupan kita, dengan ibadah, dengan sesuatu ketaatan yang kita buat bersungguh, maka kita pengharapan kita adalah untuk masuk syurga, maka kita perlu jagalah kedua ini, kerana ia adalah unsur kepada akan menghumbankan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita takut keselamatan kita akan tergugat dengan perkara keburukan yang berpunca daripada dua tempat sumber unsur yang kita katakan boleh menyebabkan kita jauh daripada keselamatan, daripada perbuatan yang kita lakukan melalui dua unsur ini. Jadi Rasulullah SAW menyatakan tentang tidaklah manusia itu akan disungkurkan ke dalam neraka di atas muka atau hidung mereka, melainkan kerana hasil daripada ucapan lisannya. Kan? Jadi kita kena ingat betul-betul zaman kita memang zaman, orang kata zaman untuk banyak bercakap. Kalau tidak bercakap orang tak tahu kan. Nak berniaga kena bercakap, nak buat apa kena bercakap, nak bermedia sosial pun kena bercakap. Tak ada orang yang tak bercakap. Kalau tak bercakap orang tak tahu kita buat apa. Jadi semuanya nak bercakap. Jadi apa pun kita nak bercakap, maka kita perlu perhatikan apa yang kita nak bercakap. Kadang-kadang benda itu boleh mendatangkan satu sifat yang kita sendiri nanti akan takut dengan apa yang kita cakap itu akan dipersalahkan. Ramai orang kan atas dunia ni banyak dipersalahkan atas apa yang dia cakap. Kadang-kadang dia tersilap cakap pun dia tak sedar kan. Macam ramai lelaki kita tengok kan, kadang-kadang kesian bukan sebab dia buat sesuatu keburukan itu dengan sengaja. Kadang-kadang dia tidak disengajakan kerana terlepas melakukan sesuatu keburukan itu berlaku. Jadi kita kena akur dengan benda yang melakukan kesilapan itu adalah dengan banyak bercakap dengan perkara-perkara yang sia-sia, ataupun bercakap perkara-perkara yang boleh melebihi daripada ukuran apa yang kita perlu sampaikan. Jadi Rasulullah SAW ingatkan barang siapa untuk kita mendapatkan keselamatan daripada apa pun yang berlaku, lebih baik kita ikut sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ma samata jaja, iaitu barang siapa yang diam maka dia selamat. Maka kita kena perhatikan rupanya dengan kita mendiamkan diri daripada bercakap perkara yang tidak mendatangkan manfaat, itu boleh mendatangkan keselamatan dalam kehidupan kita punya kan. Jangan kita rasa Allah kita diam tak ada apa pun boleh mendatangkan. Bosanlah apa yang kita rasa kita diam ini tidak mendatangkan hasil. Jangan. Kerana apa? Dengan diam juga kita boleh terselamat daripada segala ancaman kehidupan dunia kita kan. Kadang-kadang kita kena lihat dari sudut kebaikan dari segi kita mendiamkan diri. Kadang-kadang kita beruzlah kan. Jangan cakap kita beruzlah ni, ini nak menyombong diri lah ni. Lama tak nak jumpa orang lah ni kan. Kita dah lah tak ramai, lepas tu dia pula menyombong diri. Tak, bukan sebab kita nak menyombong diri, kerana kita perlu ada masa untuk kita kena cari untuk mengurangkan sifat-sifat pertuturan dan segala apa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak boleh bermuhasabah dengan diri kita kan. Jadi kita perlukan masa untuk kita berdiam diri. Ambil masa jangan terlalu lama, tetapi ambil masa sedikit untuk kita perbaiki diri kita, dan kita nak mengubahkan cara penampilan hidup kita ini supaya kita lebih berhati-hati
Dan kita lihat Sayyidina Muaz pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdal? Lalu Baginda sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan lidahnya sambil menunjukkan jari kepada lidahnya. Kemudian Baginda bersabda, sesungguhnya dosa anak Adam yang paling banyak adalah disebabkan dengan lidahnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan perkara yang sama. Kerana apa? Kerana Rasulullah bimbang kebanyakan manusia tidak menjaga lidah mereka, dan sehingga kan menyebabkan dosa demi dosa ia lakukan tanpa ia sedari. Jadi kita lihat banyak hadis Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang lidah ini perlu dijaga dengan baik supaya kita tidak melakukan banyak kesalahan demi kesalahan yang boleh mengundang dosa, yang boleh menyebabkan kita terjerumus kepada kebinasaan. Jadi hadis yang paling penting kita lihat dalam apa pun yang kita lakukan, Baginda sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita juga, barang siapa yang banyak bercakap maka banyaklah pula kesalahannya, dan barang siapa yang banyak kesalahannya maka banyaklah akan dosa yang dia lakukan. Barang siapa yang banyak dosanya maka nerakalah lebih utama baginya. Dia terkait kan, kombinasi dari segi pertamanya daripada unsur lidah. Asalnya unsur lidah tu tak ada apa-apa pun mendatangkan kesan asalnya, tetapi dia akan menjatuhkan kita pada satu sebab permulaan kepada keburukan. Permulaan kepada keburukan akan melakukan satu kesalahan demi kesalahan yang menyebabkan ia menjatuhkan kita kepada dosa. Dosa yang paling takut adalah dengan dosa lidah kita ini boleh menyebabkan kita kufur pada Allah. Contoh kita tengok kan macam mana Fir'aun boleh dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Dengan sifat wujub dan takaburnya, dengan sifat lidah yang dia perkatakan sesuatu perkara yang bukan sepatutnya dia perkatakan. Itu yang disebutkan bagaimana kita tidak mengawal lidah kita sehinggakan kita boleh tercampak kepada dosa-dosa demi dosa. Yang paling ditakuti adalah dosa besar, dosa yang boleh meletakkan kita kepada dosa besar yang kita boleh lakukan sehinggakan kita syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Lidah. Ramai orang mengaku ini semua usaha saya lah ni, orang lain tak boleh buat macam saya. Macam tu boleh kan? Setuju macam tu? Tak boleh tuan-tuan. Memang kita ada kelebihan satu benda yang kita boleh buat melebihi orang lain, tapi tidaklah membatasi atas usaha kita semata-mata. Mungkin itu adalah asbab Allah Ta'ala beri pada kita kelebihan, kan? Ia boleh jadi satu manfaat bagi kita, tapi kena hati-hati kerana boleh juga ia menjadikan sifat kemudaratan bagi seseorang sekiranya dia menyalahgunakan sifat lidah yang dia pertuturkan tadi, menyebabkan dia jadi riak dalam sesuatu tindakan. Dan macam tu jugalah tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Dan kita boleh buat apa, kita ada ruang masa ketaatan, kita boleh buat banyak kan. Jangan kita pertuturkan terlalu banyak sesuatu perkara yang menunjukkan kita mampu buat. Dan apa, kadang-kadang kemampuan kita itu adalah atas izin Allah, kan? Ketaatan kita atas izin Allah. Allah bagi kita boleh buat ketaatan dengan masa kita, dengan daya upaya kudrat kita. Allah bagi izin kita buat, kan? Tapi jangan dengan asbab itu kita boleh mengatakan bahawa kita ni adalah orang yang paling baik. Allahu Akbar. Bahaya kan? Ini dikhawatiri dengan perbuatan baik kita akan menghumbankan kita kepada dosa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti mana yang kita ingatkan diri kita tentang penyakit lidah ini, ada beberapa perkara yang boleh kita kongsikan pada pagi ini tentang penyakit lidah ini. Kita kena ingat sesuatu. Allah Ta'ala pernah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 114, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la khaira fi katsirin min najwahu illa man amara bisadaqatin aw ma'ruf.
Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan. Jadi dalam maksud ayat ini adalah jangan kamu bercakap tentang perkara-perkara yang tidak manfaat bagi kamu. Pertama, kalau kita nak bercakap, jangan bercakap benda yang kita rasa memang tak ada manfaat pun. Kita cerita pasal orang lain ke kan, kita cerita pasal perkara-perkara yang sebenarnya boleh menyinggung orang ke kan. Itu semua benda tu tak manfaat bagi kita, maka kita jangan berkata-kata dengan perkara tersebut. Dan sebaliknya, hendaklah kamu menghadkan kepada percakapan yang penting. Itu boleh meletakkan diri kita dengan cara keselamatan apa yang kita nak pertuturkan. Kerana apa? Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam kisah yang kita lihatkan dalam kitab ini, ada satu kisah daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, seorang pemuda di kalangan kami pernah mati syahid pada peperangan Uhud, dan didapati terdapatnya seketul batu terikat pada perutnya kerana menahan kelaparan. Lalu ibunya menyapu debu-debu yang terdapat pada wajah anaknya sambil berkata, "Bergembiralah kamu untuk memasuki syurga, wahai anakku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la yu'nihi wa yamna'u ma la yadurruh. Dan kamu tidak mengetahui, boleh jadi dia bercakap tentang perkara yang tidak bermanfaat baginya, atau dia menegah dirinya daripada melakukan sesuatu yang tidak memberi mudarat daripada dirinya. Dan had bagi perkara-perkara yang tidak memberi manfaat, iaitu sesuatu perkara sekiranya ditinggalkan tidak menghilangkan pahala dan tidak mendatangkan kebinasaan. Jadi kita kena ingat had untuk kita bercakap. Kadang-kadang sifat ni bagus juga untuk diri kita. Kita nak praktikkan diri kita kan. Pertama, kita kena ingat sekiranya kita nak berkata-kata, kita kena ingat perkara yang kita nak berkatakan itu tidak memberi sesuatu perkara itu sekiranya ditinggalkan tidaklah menghilangkan pahala kita. Maksudnya benda tu kalau kita tak cakap pun dia tak datangkan sifat pahala kita tu berkurangan kan. Dan sekiranya kita tak bercakap, tidak mendatangkan kebinasaan pun, orang pun tak sakit hati dengan kita kan. Jadi perkara itu lebih baik, keselamatan itu lebih baik. Kerana apa? Kadang-kadang kita boleh menyebabkan ia mendatangkan tidak manfaat bagi kita. Bila kita cakap tu boleh buat dua perkara ini akan menyebabkan kita akan terikat kan. Jadi kita tak nak perkara itu terikat dengan diri kita, perkara itu tidak memberikan manfaat bagi kita, maka kita tinggalkan perkara tersebut supaya dia tidak menghilangkan pahala kita, dan supaya tidaklah dia mendatangkan sifat kebinasaan dalam tindakan seterusnya kehidupan, kelangsungan hidup kita. Kadang-kadang kita tengok kan, ada orang yang bercakap dekat media sosial kan, sehingga kan dia sendiri takut dengan diri. Orang ancam bunuh dia, orang kata dia tunggulah kau kat luar, kau takkan duduk selamatnya. Tengok atas apa pun, kadang-kadang mula-mula kita ingat kita tak cakap pun kat dia, tapi ada orang yang memperlihatkan diri kita dalam keadaan benci, dalam keadaan iri hati, dalam keadaan yang tidak menyukai tentang apa pun yang kita buat. Itu yang bahaya dalam hidup kita. Jadi kita kena ingat diri kita supaya kita janganlah terlalu impuh sangat, terlalu seronok sangat nak melihatkan diri kita adalah orang yang perlu diperlihatkan. Sampai kita nak dapatkan viewer, Allah Akbar. Hari tu terlintas satu tu suami isteri, naikkanlah view saya, naikkanlah view. La ilaha illallah. Apa ke benda lah zaman sekarang ni, untuk kita nak nampak popular ke, kita nak nampak apa yang kita rasa kehidupan kita nak kejarkan selama ini, sanggup tunggu berjam-jam depan handphone, tuan-tuan. Depan handphone kita duduk macam ni, kita tengok siapa yang ni kita tengok kan, siapa yang melihat kita pun kita tak tahu kan. Boleh jadi apa yang kita buat itu adalah sia-sia, tuan-tuan.
Kan? Kita kalau mendatangkan manfaat tak apa tuan-tuan, tapi kalau kita bercakap seorang diri, kadang-kadang apa yang kita cakap pun kita tak tahu apa yang kita cakap, seolah-olah mengajak kita bersembang dengan orang yang tidak ada depan mata kita. Kan? Lepas tu kita baca komen pula tu, bila orang komen pedas sikit kita cakap kenyang-kenyang, beremosi pula. La haula wala quwata illa billah. Kan? Inilah zaman kita tuan-tuan. Hati-hati tuan-tuan, yang jadi baik cakap boleh jadi baik, terus tak jadi baik tuan-tuan. Kita buat ibadah, pergi surau, pergi masjid, pergi mengaji Quran, semua banyak kita ibadah, tiba-tiba balik jumpa depan kamera telefonnya, kita viewer kita buatkan orang lain lihat kita, dan dalam masa yang sama kita tergugat dengan percakapan dan komen-komen orang-orang yang akan menyakitkan hati kita tuan-tuan. Kan? Jadi dalam masa yang sama kita pula melayan tentang komen-komen yang orang akan menyebabkan kita jadi tersakiti. Jadi kita kena ingat itu adalah sesuatu perkara yang boleh menyebabkan lidah kita tak mudah duduk diam. Kita akan cakap, kita akan describe, kita akan cakap mana. Kita akan tunjuk lagi satu pancing untuk datang fitnah. Dia akan datang sikit demi sedikit fitnah tentang keburukan kita. Dan daripada orang tak tahu, kita akan beritahu. Tanpa sedar kita akan beritahu apa tentang benda-benda yang tak sepatutnya kita beritahu. Nak kalau kita sendiri kita sendiri suka beritahu orang tentang apa yang kita dah buat. Jadi dia sebenarnya ada benda yang kita boleh beritahu dan ada benda yang kita tak boleh beritahu. Lebih baik kita berjaga-jaga tentang perkara-perkara yang sepatutnya kita kena awasi diri kita, supaya apa? Supaya diri kita terkawal daripada perkara-perkara sifat mazmumah yang boleh mengundang keburukan bagi diri kita. Jadi itu nak menunjukkan kejayaan dalam hidup kita, maka kita kawal diri kita. Jadi nanti kalau kita dalam hidup kita ni kita tak kawal, maka kita akan tergelincir lidah kita dengan perkara-perkara yang buruk. 5 perkara keburukan kalau kita tak kawal. 5. Pertama, pendustaan. Dusta ni kita akan cakap benda yang kita tak tahu, itu berdusta. Kita cakap benda yang kita tak tahu. Yang kedua, kita akan datang dengan sifat mengumpat. Kita cakap dengan berlebihan, kita akan mengumpat dengan sesuatu perkara keburukan orang lain. Dan yang ketiga, kita akan berbantah-bantah. Kita tengok kan, bila orang tak puas hati dengan kita, orang akan nak argue kita. Bukan sedap pun dia punya barang ni, dia jual je mahal. La ilaha illallah, kita pun rasa tak nak beli, sudahlah. Gaduh-gaduh dalam media sosial kita kan. Ini bantah-bantah ni. Kita takkan boleh terima persetujuan kehidupan kita, orang semua bersetuju dengan kita, takkan dapat. Ini punca daripada lidah kita kan. Keburukan tergelincirnya lidah kita. Perkara ketiga. Yang keempat, dalam arti kata kita akan dipuji-puji ataupun dilambung-lambung dengan sifat kepujian. Dalam arti kata ini pun sifat bahaya juga sebenarnya. Dapat melambung-lambung puji kita sehingga kan kita lupa diri. Kita lupa diri, kita bercakap benda-benda yang bukan sepatutnya kita boleh letakkan diri kita kan. Pujian ni ada batas dia, ada had dia. Tak boleh kita puji benda-benda yang sampai kan boleh melampau-lampau tafdil. Jadi dan kelima adalah kita akan melakukan sifat bergurau berlebihan. Kan sampai kita gurau, kita cakap benda-benda yang tak sepatutnya kita cakap sampai menyinggung perasaan keluarga ataupun privasi kita kan. Itu pun sifatnya asalnya sikit je, tapi kita bawa kepada sifat berlebih-lebihan. Macam kita ingat kawan kita ni boleh terima semua benda kan. Ini kena ingat tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kerana apa? Dengan lidah juga itulah lima kegelinciran lidah kita boleh kita terjebak ataupun boleh kita lakukan tanpa kita sedari ataupun kita sedari sendiri dengan perkara tersebut. Kerana apa? 5 perkara itulah yang menakutkan kita dengan punca lidah.
kan? Punca lidah. Walaupun kita rasa Allah, lidah saya ni tak ada apa-apa Ustaz, lidah saya biasa macam orang lain juga. Tetapi kena ingat, dia benda tu tak bertulang ke, dia punya bercakap tanpa henti pun boleh tuan-tuan, sampai pagi pun, sampai tak tidur pun tak apa. Yang penting kita boleh cakap apa yang kita nak cakap, kan? Kita nak marah, kita cakaplah apa yang kita nak marahkan. Macam contohlah, tuan-tuan biasa dengar kan keluhan-keluhan dan masalah-masalah kan. Kalau kita ni seorang yang dipanggil advisor bahagian nasihat, sebahagian psikologi ke, bahagian khidmat nasihat ke kan, kita akan dengar masalah orang ni. Tengok dia boleh cakap, huraian dia, kalau dia boleh sedaraikan masalah, Allahu Akbar, banyak masalah dia boleh cerita. Kalau masalah rumah tangga, ya Allah, suami isteri akan cerita pasal suami je, dia cerita pasal isteri dia keburukan A sampai Z, dia boleh cerita. Kalau isteri, kalau dia nak cerita pasal suami dia, kan boleh cerita semua masalah pasal suami. Tapi apa masalah yang kita nak selesaikan di situ? Bukan masalah untuk kita ceritakan masalah masing-masing kan. Kita nak selesaikan adalah masalah macam mana kita nak berbaik, ataupun macam mana kita nak cari jalan penyelesaian. Bukannya kita nak mendengar sesuatu keluhan itu berterusan sehingga kan meletakkan keberadaan apa yang kita dengar itu adalah kitalah yang paling tak dipersalahkan, kan? Kita suka macam tu kan. Kalau kita dia cakap ustaz ni nak salahkan saya balik ke apa? Tak, kadang-kadang dah awak yang beritahu masalah kepada saya, jadi kita nasihat dia balik, dia tak boleh terima. Kadang-kadang ada jalan macam tu, tuan-tuan, kan? Kadang-kadang ini punca percakapan. Kadang-kadang dia boleh bercakap, tetapi dia tidak boleh menerima orang lain bercakap ataupun memperkatakan sesuatu, apa yang menyebabkan apa yang dia cakap itu boleh meletakkan had dalam apa yang dia bercakap itu adalah had yang tidak boleh dia percakapkan. Kadang-kadang soal masalah rumah tangga, kalau bab ni cukup kamu seorang tahu, jangan yang lain kamu nak bagi tahu. Jadi kalau tersebut kita kena kawal. Contoh juga tuan-tuan, semua perkara dalam hidup ni, tak semua benda kita kena cakap. Kalau lebih baik kita diam dan beredar dalam keadaan tenang saja, dalam keadaan berlapang dada, itu lebih baik. Kerana apa? Tak rugi pun kita tak bercakap dengan sesuatu perkara yang kita tahu. Kadang-kadang itu lebih menyelamatkan kita dengan keberadaan atas apa yang kita tahu, kan? Jadi kadang benda tu yang kita kena awasilah diri kita, kan? Walaupun kita tahu keburukan kat isteri kita, tapi sabar, cari masa, cari momen yang boleh kita selotok, kita boleh duduk dengan dia, kita boleh bincang dengan dia, kita boleh selesaikan masalah keburukan itu dengan tuntas, dengan kebaikan yang lebih baik daripada apa yang kita nampak. Kadang-kadang sifatnya ni tempat saya, masjid saya, kadang-kadang dia nak cerita masalah semayang orang. Masalah semayang orang, kan? Jadi dia cerita masalah semayang orang tu direct. Lepas tu dia panggil imam. Imam datang sini, imam, saya nak cerita tu, orang tu semayang macam tu betul ke ustaz? La ilaha illallah. Kan cepat kan, baru habis semayang kita dah nampak keburukan orang lain, kan? Allahu Akbar. Memanglah kita nak cakap salah bab orang lain salah tu boleh je kita nak cakap, tapi lebih baik kita bawa dia baik yang salah tu kita cakap, bang, lebih baik kita kongsikan sikit bang yang macam ni. Tuan, kita kongsikan sikit, kalau kita duduk lebih baik macam ni, lebih baik, lebih berhemah dan berhikmah lah, walaupun kita nak menegur sesuatu keburukan ataupun kekurangan seseorang, maka kita bawa dengan cara yang lebih baik, tuntas, tidak menyinggung perasaan seseorang itu dalam kesalahan yang dilakukan itu, untuk dia berubah menjadi yang lebih baik. Itu jalan, cara. Walaupun kita nak cakap kita ni betul dari segi pengetahuan kita, tapi cara tu kena lebih sempurna dan lebih teratur dalam bentuk penyampaian kita ataupun perhubungan kita dengan apa yang kita nak jagakan. Okey, jadi apa pun kita kena perhatikan sesuatu perkara dengan sifat penggunaan cara
kita menggunakan lidah kita daripada melakukan sebarang keburukan. Jadi itu lebih baik, dan insya-Allah moga-moga apa yang kita buat itu tidaklah menjatuhkan kita kepada kebinasaan dan keburukan dalam hidup kita, dan akan melayakkan kita untuk kita jaga sifat ketakwaan kita berterusan, dan Allah Ta'ala akan berikan kita taufik, sifat taufik dalam hidup kita ini. Kita akan dapat kekuatan demi kekuatan jalan untuk istiqamah dalam ketaatan. Walaupun kita rasa kita dah buat baik, alhamdulillah, bagus kita dah buat baik, tetapi jangan kita cuba cari di sebalik kebaikan kita tu, kita cuba nampakkan keburukan kita pula. Allahu akbar. Itu yang bahaya kan. Rugi kita. Kebanyakan manusia bila dia buat baik di akhirat, Allah Ta'ala nak timbang kebaikan dia tidak akan dapat kebaikan, melainkan umpamakan haba mansura. Allah sebutkan seperti debu yang berterbangan. Kerana apa? Kebaikan ini tidak diangkat, kerana kebaikan ini telah dihilangkan ataupun telah diangkat oleh Allah Ta'ala dengan memberikan keburukan dalam setiap amal yang dilakukan. Na'udzubillah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian. Moga-moga kita dalam ketaatan kepada Allah Taala ini Allah istiqamahkan hati kita. Allah berikan kekuatan dalam diri kita untuk terus buat kebaikan. Dan moga-moga Allah pelihara kita, terutamanya daripada sumber-sumber yang boleh menjatuhkan kita kepada lembah kebinasaan, terutama lidah kita ataupun kemaluan kita. Dan aib kita juga kenalah kita jaga. Jangan kita terlalu expose sangat tentang apa yang kita boleh tahu tentang diri kita. Jangan sampai orang lain akan menyebabkan rasa dengki dan hasad dalam diri kita. Ramai orang tak sedar kan penyakit ain kan. Pernah dengar kan penyakit ain ni? Sebab berpunca dengan kita lihatkan kelebihan kita. Orang tidak menyukai kelebihan kita. Dia berpunca dari aib kita ataupun kelebihan kita sendiri. Walaupun kita nampak ia bagus untuk kita, tetapi dia tak bagus untuk orang tahu pasal kita. Biar kita tahu tentang diri kita dan buat kebaikan untuk kelebihan yang kita ada. Moga-moga Allah Ta'ala bagikan kebaikan kita tu dengan jalan manfaat, bukan jalan mafsadat kan. Kebaikan boleh jadi manfaat dan boleh jadi mafsadat kalau kebaikan itu bersesuaian dengan jalan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kebaikan kita buat tetapi orang tak suka pada kebaikan kita, ada tak? Ada. Buat baik tapi orang tak suka kebaikan kita. Sebab apa? Orang tengok kita ni hipokrit. Kita buat baik tapi sebenarnya kita nak terkam dia, nak tipu dia. Contoh kan, orang nampak keburukan kita. Sebab apa? Walaupun dia nampak itu helah je tu, tunjuk je baik tu, sebenarnya ada benda di sirat yang kita tak tahu tu. Contoh macam tu, nampak kebaikan tapi dia ada keburukan, orang boleh nilai kita. Jadi kita tak nak macam tu. Moga-moga dengan kebaikan yang kita buat, kita perhaluskan hati kita, diri kita dan tindakan kita dan segala tutur kata kita. Moga-moga Allah Ta'ala jaga kita dalam dalam perkara-perkara yang boleh mengundangkan kebinasaan dalam hidup kita. Dan insya-Allah Allah jamin kita dengan satu jaminan keselamatan dunia dan akhirat kita. Kita dapat menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepadanya dan dapat melakukan istiqamah dalam ketaatan dan melayakkan kita untuk tergolong di kalangan orang-orang yang salih dan salihah insya-Allah. Dan cukup sekadar itu dulu penyampaian saya untuk perkongsian saya tentang mengenai bercakap berlebihan, iaitu cara penggunaan lidah kita, supaya kita ingat 5 perkara tadi adalah salah satu punca bila kita bercakap banyak. 5 perkara tadi akan boleh kita perolehi sifat-sifat keburukan itu, pendustaan, pengumpatan, membantah, puji-pujian yang berlebihan serta bergurau senda berlebihan. Itu adalah berpunca daripada sifat lidah yang tidak terkawal. Wallahu a'lam. Moga-moga kita taklah melakukan sesuatu perkara yang kita sebenarnya kita dah ingatkan diri kita kan, awareness lah. Apapun kena ingatkan diri kita. Jangan kita takut, jangan kita malu, jangan rasa terhina bila mana kita diperingatkan.
Kerana apa? Nasihat itu adalah kebaikan untuk kita. Nasihat itu adalah jaminan untuk kita, kelangsungan hidup kita untuk jadi yang bertakwa. Kalau kita tak ada, seringkali tak nak dinasihati, tak nak diperingatkan, maka hati-hati diri kita. Takut-takut diri kita ni adalah orang yang dalam keadaan bahaya. Bahaya sebab apa? Dia bersangka diri kita adalah orang yang lebih mulia ataupun lebih baik. Itu bahaya. Sebab itu yang dilakukan oleh iblis. Iblis bersangka dialah yang paling mulia, kan? Iblis adalah sangka dia paling mulia. Bukan dia tak taat, dia taat, dia boleh ketaatan dia buat, tetapi dia tidak boleh digugatkan dengan sifat kelebihan dia. Kelebihan yang susah tu. Jadi iblis itu yang Allah Ta'ala murka dia, kan? Iblis sebab dia murkakan dengan sifat dia berasa lebih dengan sifat Allah kurniakan dengan nikmat dia. Jadi itu yang kita tak nak, tuan-tuan. Jadi apapun, itulah yang boleh saya kongsikan pada pagi ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Moga-moga kita sama-sama ambil manfaatlah untuk kupasan pagi ini. Moga-moga Allah pelihara lidah kita lah, terutamanya dari bercakap dengan benda-benda yang sia-sia, perkara-perkara yang sia-sia. Dan moga-moga dengan lidah kita jugalah kita dapat beri manfaat kepada orang lain dan berikan tuntas memberikan sifat-sifat penambahbaikan dalam hidup kita dengan kebaikan demi kebaikan. Moga-moga Allah berikan kita jalan keimanan dan ketakwaan kita untuk kita lakukan segala ketaatan kita dengan mudah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Cukup sekadar itu dulu pada pagi ini, dan yang akhirnya yang lemah itu datang daripada diri saya, yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala yang telah merencanakan yang terbaik untuk diri kita sepanjang hari ini, insya-Allah. Moga-moga kita akhiri dengan baca doa dan tasbih kafaratul majlis dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana ma'arahati liqulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا في سمعنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم